Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika malam ni musim hujan. Okey, kawan-kawan kita yang menjadi mangsa banjir, kita mengucapkan takziah dan sedikit tabah, ya. Terutamanya di pantai timur, di Pahang sekarang ini banjir melanda agak besar juga, terutamanya di kawasan Maran, Temeloh dan juga Kuantan, ya, dan beberapa kawasan lain lah yang telah bermula dilanda banjir, termasuk rakan-rakan kita, pejuang-pejuang kita yang juga rumah mereka ditenggelami air, dan kita mengucapkan takziah, ya, dan kita doakan agar mereka dapat menghadapi hujan ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan dan juga kekuatan, ya. Ini sudah menjadi lumrah lah di negeri-negeri pantai timur. Okey, malam ni saya nak berseran dalam sekitar beberapa minit saja, kerana seperti mana yang telah pun saya nyatakan di status Facebook saya, pukul 9 nanti kita ada live dari Tapah Perak bersama dengan pengurusi gerak kebangsaan Datuk Izam Muhammad Noor, yang lebih dikenali sebagai Saudara Izam Muhammad Noor. Mungkin ada satu perkara yang penting dan juga pesanan ataupun perkongsian yang boleh dikongsikan oleh Saudara Izam dalam suasana politik semasa sekarang ini, boleh kita ikuti melalui Facebook Gerak, Gerak 98 Nasional, dan juga ada link yang saya berikan di Facebook saya. Lebih kurang pukul 9 nanti, jangan lupa kita sama-sama ikuti. Jadi sementara nak tunggu pukul 9 tu, kita bolehlah sikit sembang-sembang. Saya sekarang ni berada di Jelebu Negeri Sembilan, di kampung. Jadi mungkin liputan internet tidak begitu baik. Macam mana dengan suara? Boleh dengar suara ke? Ya, kita ada Rahimuddin, Mak Syarif kat situ. Jadi saya tak boleh nak baca komen seperti biasa, sebab saya tak gunakan PC. Saya cuma gunakan ada satu handset saja saya guna hari ini. Mak Rodi juga ada, Khairi Gamaruddin, ya, bersama dengan kita. Dan terima kasih banyaklah kepada teman-teman yang sudi singgah-singgah di Facebook saya. Okey, seperti mana yang kita maklum bahawa telah pun lebih bahagian UMNO telah pun mengadakan persidangan mereka, persidangan UMNO bahagian, ya, telah pun lebih daripada separuh telah mengadakan persidangan UMNO bahagian, dan lebih pada separuh juga difahamkan ada 189 bahagian UMNO telah selesai mengadakan persidangan, dan mereka membuat keputusan di dalam bahagian masing-masing, iaitu menolak kerjasama dengan Muhyiddin Yassin. Okey, selamat datang Anwar Yusof, Nasir Muda juga, Puvin Venice, Rimau Samudra, lawan tetap lawan. Mudah-mudahan Allah lindungi mereka-mereka yang dilanda banjir katanya. Okey, suara okey, ya. Sebab ini kat kampung ni. Saya pun terkandas kat kampung, tak nak balik ke Kuantan. Anuruddin Tengganu, kita ada Zulkifli Malik, ya, kita ada Azamin Adnan, Provin Panis, Siti Hamidah, Muhammad Noor, ya, terima kasih banyaklah. Anwar Yusof juga bersama dengan kita, Azmawi, salam dari Puncak Alam katanya. Puncak Alam okey, ya, tak banjir, ya. Duduk kat puncak, ya. Alhamdulillah lah, mungkin tak ada banjir lah. Provin Venice, suara kurang tuan, tak berapa dengar katanya. Ya ke, tak dengar ke? Saya pakai earphone hari ni. Kalau dekat selalu kita bersiaran, kita gunakan mic, ya. Fiza Azlan daripada Bera dengan kita pun air nak turun sekarang ni. Azmain Adnan, okey, terbaik katanya. Ibrahim Muhammad, ya. Anaki, terima kasih banyak. Okey, teruskan sembang-sembang, kita ada beberapa minit lagi. Saya nak ingatkan sekali lagi kepada rakan-rakan yang baru masuk live ni, pukul 9 nanti, rakan-rakan boleh berkunjung ke page ataupun Facebook Gerak 98 Nasional. Ada link yang saya berikan di Facebook saya untuk ikuti live bersama dengan pengurusi gerak kebangsaan Saudara Izam Muhammad Noor. Mungkin ada perkongsian yang boleh kita kongsikan bersama dengan beliau, ya, di dalam program beliau di Tapah Perak. Dijadualkan pada pukul 9 lah, ya, sebentar lagi. Azmain Adnan, Izwan Zain juga, Muhammad Azmawi, Nur Azman Mion, ya. Terbaik makan modal katanya. Apa yang makan modal saya tahu. Hujan ke bos katanya, ya. Di Jelebu Negeri Sembilan pada ketika ini hujan nyai-nyai lah, tapi tak apa lebat, ya. Fauziah Z, lawan tak lawan. Okey, terima kasih.
Okey, lebih pada separuh 189 UMNO bahagian, lebih pada separuh difahamkan 189 UMNO bahagian telah membuat keputusan untuk menolak Muhyiddin Yassin. Ya. Untuk menolak Muhyiddin Yassin. Jadi kita dengar keputusan daripada UMNO ni untuk menolak Muhyiddin Yassin ni sebenarnya bukan baru. Ya, sebelum ini pun kita dengar macam-macam ya daripada pimpinan-pimpinan mereka yang katanya nak tolak Muhyiddin ya. Tetapi menteri-menteri mereka masih lagi berada dalam kabinet Muhyiddin. Ya. Akhirnya mereka cuba juga untuk menekan Muhyiddin dengan cara membawakan usul daripada setiap UMNO bahagian ya di dalam Perhimpunan Agung UMNO bahagian masing-masing. Jadi kita dimaklumkan bahawa sekarang ini 189 bahagian UMNO telah menyatakan tidak menyokong Muhyiddin Yassin, kecuali ada beberapa bahagian termasuk juga bahagian Putrajaya ya. Saya difahamkan UMNO bahagian Putrajaya menyokong kepimpinan Muhyiddin Yassin. Siapa ketua UMNO bahagian Putrajaya? Ya. Iaitu Tengku Mansur. Jadi kalau dia sokong UMNO pun tak pelik lah kan. Sebab dia pun baru dibebaskan dalam kes. Okey, ini masalah dengan UMNO ni ya. Dia tak suka, memang majoriti kepimpinan UMNO memang tidak suka dengan Muhyiddin ya, dengan Bersatu. Kerana Muhyiddin dan Bersatu ni sekarang ni bila jadi kerajaan, hasil daripada kerjasama UMNO itu sendiri, tetapi telah menganaktirikan UMNO ya, membuli UMNO dengan semau-maunya ya. Jadi mereka melihat bahawa UMNO sebagai parti yang paling ramai ahli parlimen di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi hanya mendapat menteri-menteri yang tidak sewajarnya ya diperolehi oleh parti yang teramai. Mereka hanya dapat menteri pertahanan ya, menteri wilayah. Jadi kementerian yang tidak dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat di luar sana, dan kementerian yang tidak boleh berfungsi, terutamanya untuk memperkuatkan sokongan di kalangan ahli-ahli UMNO. Jadi tak peliklah kalau Muhyiddin buat cara sedemikian ya, sebab memang kewujudan Parti Bersatu di bawah pimpinan Muhyiddin ini memang wujudnya Parti Bersatu ini adalah untuk menguburkan UMNO itu sendiri, dan Bersatu ditubuhkan untuk mengganti Parti UMNO. Jadi kalau dah Bersatu itu wujud, tujuannya adalah untuk mengganti Parti UMNO, mana mungkin Bersatu akan memberi peluang kepada UMNO untuk lebih bernyawa. Sudah pastinya Bersatu akan menggunakan kuasa yang ada pada parti tersebut buat sementara waktu ini untuk menguburkan Parti UMNO dan memperkuatkan Parti Bersatu. Ya, jadi ini yang ramai orang UMNO tak faham. Ya, masing-masing kata nak jadi menteri. Kalau jadi menteri maka bolehlah kita sokong Bersatu. Walhal ya, yang lebih besar lagi adalah apabila Bersatu itu mempunyai niat untuk menguburkan Parti UMNO itu sendiri, dan Bersatu akan mengambil alih sebagai parti yang menjadi tunjang orang Melayu dan negara kita. Ya, jadi kita merasa pelik lah ya, bagaimana sebuah parti UMNO yang mereka tahu bahawa Bersatu ini wujud untuk menguburkan UMNO, untuk membunuh UMNO, tetapi UMNO boleh mempertahankan lagi ya, kepimpinan ataupun kerajaan di bawah Muhyiddin, iaitu Presiden Bersatu. Ya, ini yang kita nak tanya kepada pimpinan-pimpinan UMNO. Adakah mereka serius untuk mempertahankan parti mereka yang mereka katakan parti keramat ya? Di mana kalau mereka serius, sepatutnya mereka menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin ya. Kenapa mereka nak hulur kepala mereka kepada Muhyiddin untuk disembelih oleh Bersatu dan akhirnya UMNO dikuburkan ya. Berbeza dengan Parti Keadilan di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim ya. Parti Keadilan ini memang lama kita bermusuh dengan UMNO ya. Lama berpuluh tahun kita berlawan dan bertempur dengan UMNO. Tetapi Parti Keadilan wujud bukan berhasrat untuk menggantikan Parti UMNO.
Parti Keadilan wujud untuk menentang musuh-musuh politik. Musuh-musuh politik. Kebetulan UMNO ketika itu kerajaan, Barisan Nasional ketika itu kerajaan, MCA masa itu berada dalam kerajaan. Jadi keadilan wujud adalah untuk menentang musuh-musuh politik. Keadilan bukan wujud untuk mengkuburkan UMNO, kemudian keadilan berganti tempat UMNO. Sebab Parti Keadilan bukan parti perkauman Melayu. Parti Keadilan adalah parti berbilang kaum. Walaupun ditunjangi oleh pimpinan-pimpinan Melayu Islam, tetapi keseluruhannya Parti Keadilan tidak boleh dikatakan sebuah parti perkauman Melayu. Walaupun Parti Keadilan tidak pernah mengesampingkan perlembagaan, prinsip-prinsip perlembagaan seperti mempertahankan hak keistimewaan Melayu, raja-raja, agama Islam, bahasa dan sebagainya, tetapi Parti Keadilan bukan parti perkauman Melayu. Jadi sebab itu Parti Keadilan wujud bukan untuk mengkuburkan, mematikan terus Parti UMNO, tetapi kita bertempur dengan UMNO hanya sebagai perlawanan di dalam demokrasi, perlawanan di dalam politik. Tetapi berbeza dengan Bersatu, kerana Bersatu wujud memang niat mereka daripada awal lagi memang untuk mengkuburkan UMNO terus, dan akhirnya Bersatu akan mengambil alih sebagai parti Melayu, sebagai nak jadi parti Melayu yang terulung dalam negara ini. Jadi mana lebih baik bagi pimpinan-pimpinan UMNO, mana lebih baik? Adakah mereka lebih selamat bersama dengan Pakatan Harapan, yang tidak ada satu pun parti dalam Pakatan Harapan ini yang ada cita-cita untuk mengkuburkan UMNO. Tidak ada cita-cita untuk mengkuburkan parti UMNO. Cuma kami bertempur dengan kamu sebagai kamu parti politik yang bertentangan dengan Pakatan Harapan. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Amanah wujud bukan untuk parti ini menggantikan parti UMNO. DAP jauh sekali lah. Dan Keadilan bukan parti yang bermatlamat untuk menggantikan parti UMNO, tetapi tujuan kami bertempur dengan UMNO adalah kerana kita bertentangan dari segi dasar dan juga prinsip. Itu saja. Berbeza dengan Parti Bersatu. Seperti mana yang saya sebut, kewujudan Bersatu ini adalah untuk menghancurkan UMNO, dan seterusnya Bersatu akan menggantikan UMNO. Jadi bagaimana, macam mana boleh masuk dalam akal kita, Parti UMNO boleh memberikan kerjasama dengan Muhyiddin, Presiden Bersatu, sebuah parti yang memang untuk menghancurkan UMNO. Jadi meletakkan UMNO, meletakkan kepala UMNO di tangan Muhyiddin adalah satu tindakan yang saya rasa satu tindakan yang tidak bijak, dan memang seharusnya setiap bahagian sekarang ini sudah 189 bahagian menyatakan bantahan untuk menentangkan Muhyiddin. Adakah bantahan melalui bahagian ini cukup? Sudah pastinya tidak cukup. Kalau bantahan itu sekadar berakhir di mulut-mulut kepimpinan UMNO di setiap bahagian. Keputusan yang dibuat oleh setiap bahagian UMNO yang 189 ini setakat ini, yang menyatakan bantahan kepada Muhyiddin Yassin ini, seharusnya dibuktikan dengan keberanian, dibuktikan dengan tindakan berani, di mana menteri-menteri UMNO yang berada dalam kerajaan Muhyiddin ini harus mengikut bahagian masing-masing yang telah pun menolak Muhyiddin Yassin. Kalau mereka masih lagi berpaut dengan Muhyiddin Yassin sebagai menteri, ini bermakna menteri-menteri UMNO ini hanya mementingkan diri masing-masing, tidak lagi menghormati keputusan yang dibuat oleh akar umbi di setiap bahagian UMNO. Jadi di sinilah kita akan lihat sama ada UMNO ini serius untuk melawan Muhyiddin, atau sekadar menyatakan dengan mulut untuk menyedapkan hati penyokong-penyokong di bawah. Penyokong-penyokong di bawah sudah mula merasakan bahawa sepatutnya UMNO bergerak bersendirian ataupun mencari rakan-rakan yang boleh memberi keuntungan kepada UMNO itu sendiri. Siapa dia rakan yang boleh memberi keuntungan kepada UMNO? Sudah pastinya rakan yang tidak akan mengkuburkan parti UMNO itu. Tidak akan mengkuburkan parti UMNO itu. Kenapa nak cari rakan yang sememangnya, hasratnya
untuk menghancur dan melenyapkan sama sekali Parti UMNO daripada muka bumi ini, iaitu Parti Bersatu. Ya, Bersatu memang nak ganti UMNO, nak menjadi parti tunggal orang Melayu di negara kita. Ya, jadi harus satu keputusan yang bijak dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO kalau mereka betul-betul serius, ya, sayang kepada parti mereka. Ya, ada yang bertanya, kenapa saya di kalangan orang keadilan, ya, Pakatan Harapan yang sibuk sangat tentang UMNO, ya, apa kaitan dengan kita? Ada kaitannya, saudara. Apa kaitannya apa? Kerana kita dah lihat akar umbi UMNO, bahagian-bahagian UMNO telah menyatakan bantahan kepada Muhyiddin, nak jatuhkan Muhyiddin. Maka matlamat dari segi nak menjatuhkan Muhyiddin itu sama dan selaras dengan matlamat kita di dalam Parti Pakatan Harapan, khususnya Parti Keadilan itu sendiri. Ini bukan soal, ya, nak naikkan siapa jadi Perdana Menteri, ya. Ini bukan soal nak sokong Anwar Ibrahim atau tidak, tapi matlamat utamanya dulu harus dilakukan sebelum kita memikirkan siapa yang layak jadi Perdana Menteri, ialah kita kena gugurkan, kena jatuhkan kerajaan Muhyiddin ini. Ya, jangan kata saya tak kata 189 UMNO bahagian yang tak sokong Muhyiddin ini adalah penyokong Anwar Ibrahim. Tidak. Itu kaedah, itu pandangan yang berbeza dan tidak ada kaitan, ya. Mereka tidak suka Muhyiddin, tidak semestinya mereka menyokong Anwar Ibrahim. Ini kita harus faham. Dan kita dalam keadilan khususnya sudah pastilah, ya, memberikan sokongan kepada bahagian-bahagian yang nak menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Ya, bukan sama ada mereka sokong Anwar Ibrahim ataupun tidak sokong Anwar Ibrahim, itu perkara lain. Itu perkara lain. Tetapi matlamat yang sama apa dia? Matlamat yang sama, Muhyiddin itu harus diturunkan terlebih dahulu. Ya, Muhyiddin itu, kerajaan yang tanpa mendapat mandat rakyat ini harus diturunkan terlebih dahulu sebelum kita mahu bicara tentang PRU ke-15, sebelum kita mahu bicara tentang siapa Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti. Kerja menjatuhkan Muhyiddin ini harus dilakukan secara bersama, sama ada oleh UMNO dan juga Pakatan Harapan. Ya, sebab itu ada beberapa bahagian yang menyatakan sudah mula, ya, menyatakan sikap dan juga keterbukaan mereka kepada DAP dan juga kepada Anwar Ibrahim terutamanya. Ya, saya amat tertarik seperti mana yang disebut oleh saudara Zahrin Muhammad Yassin, ya, seorang veteran UMNO, yang menyatakan bahawa apa masalahnya sekiranya UMNO menerima DAP dalam kerjasama politik, sebab fakta telah menunjukkan bahawa DAP ini bukan tak pernah, ya, membantu UMNO, ya. Bahkan DAP ini, ya, sebuah parti yang dikatakan kafir harbi, komunis dan sebagainya, bahkan parti DAP ini pernah membantu Parti Islam se-Malaysia PAS. Ada sejarahnya, ya. Parti DAP pernah menjadi pembela, pelindung, ya, kepada Parti Islam se-Malaysia PAS. Ya, suatu kerajaan emigran di Kelantan, DAP adalah penentang keras di Parlimen tentang tindakan Barisan Nasional, ya, mengadakan darurat di Kelantan hanya untuk menjatuhkan kerajaan PAS di Kelantan. DAP bangun membela ketika itu. Ya, sikap DAP kepada orang Melayu jelas banyak kita lihat, ya, di mana mendiang kapal asing menjadi peguam kepada seorang wanita Islam yang dibuang kerja kerana pakai tudung. Peguam kapal asing ini dan anak-anaknya, ya, bangun tampil menjadi pembela kepada wanita Islam ini yang telah dibuang kerja hanya pakai tudung. Ya, di mana rasisnya pimpinan DAP, pimpinan rasisnya DAP. Begitu juga dalam isu Lim Go Eng yang dipenjarakan kerana membela seorang gadis Melayu yang dirogol oleh seorang pemimpin di Melaka. Ya, Lim Go Eng ketika itu DAP sanggup masuk penjara hanya untuk membela kes ini. Ya. Dan di Perak, yang terbaru di Perak, di mana UMNO bawa usul untuk menjatuhkan Peja, Menteri Besar Perak. Kalau tidak ada sokongan daripada DAP, Peja masih lagi Menteri Besar Perak. Ya, dengan sokongan
DAP amanah dan juga keadilan di Perak tanpa mereka menuntut untuk menjadi menteri besar, tanpa mereka menuntut untuk menjadi exco dan sebagainya, tetapi kerjasama di Perak itu dibuat kerana DAP merasakan menjatuhkan peja itu juga merupakan satu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Pakatan Harapan di Perak, kerana peja ini asalnya dulu adalah Pakatan Harapan yang khianat dan terus menjadi menteri besar di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Maka orang khianat ini bagi Pakatan Harapan harus diturunkan. Oleh kerana UMNO mahu turunkan peja, maka Pakatan Harapan Perak membuat keputusan untuk bersama-sama dengan UMNO untuk menjatuhkan peja. Ini bukan soal keadilan nak jadi menteri besar Perak. Ini bukan soal Pakatan Harapan nak jadi kerajaan Perak, tapi untuk menjatuhkan peja yang khianat kepada Pakatan Harapan, maka kita bekerjasama dan memberikan kerjasama kepada UMNO yang juga nak jatuhkan Perak. Mana DAP juga telah membantu UMNO. Jadi tidak mustahil satu ketika nanti UMNO boleh terima DAP untuk menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional di bawah Muhyiddin Yassin. Cuma tugas UMNO sekarang ini adalah untuk menerangkan kepada akal umbi mengapa harus UMNO mengubah pandangan mereka, persepsi mereka terhadap DAP yang selama ini berpuluh tahun mereka tanamkan di kalangan ahli UMNO tentang betapa buruknya, tentang bahayanya DAP. Harus sekarang ini pimpinan UMNO menerangkan kepada akal umbi bahawa DAP bukan sebagaimana yang diperkatakan puluh-puluhan tahun yang lalu. Biarlah parti PAS, parti lebay sahaja sekarang ini yang masih menggunakan modal DAP. Sedangkan kita boleh jawab dengan fakta bahawa di bawah kerajaan Pakatan Harapan yang DAP ada di dalamnya, di mana Menteri Kewangan itu daripada DAP yang meluluskan bab-bab dasar judi ini, di bawah Pakatan Harapan, di bawah Lim Go Eng, kita telah berjaya menurunkan cabutan judi. Cabutan judi yang dulunya 22 kali di zaman Barisan Nasional, kita turunkan kepada 11 kali, dan yang kali terakhir Lim Go Eng sebagai Menteri Kewangan turunkan lagi kepada 8 kali. Ini Lim Go Eng non-Muslim daripada DAP telah pun mengurangkan daripada 22 kepada 11, kemudian turun lagi kepada 8 kali. Tetapi di bawah kerajaan yang dikatakan kerajaan ditunjangi oleh Melayu Islam Perikatan Nasional, di mana para alim ulama, murabi dari parti-parti lebay yang selama ini menyalak siang malam tentang judi, kerajaan yang mereka sekarang ini menjadi kerajaan yang berkuasa, daripada 8 kali cabutan judi di bawah Perikatan Nasional, mereka tingkatkan kepada 22 kali, balik kepada zaman UMNO Barisan Nasional dahulu. Dan yang terbaru kenyataan mereka mengatakan bahawa matlamat PAS adalah untuk menghapuskan judi pada tahun 2025. Wow, ada hukum yang boleh ditunda-tunda. Bila kerajaan Pakatan Harapan ada hukum yang mesti dilaksanakan serta-merta. Tetapi bila mereka boleh pindah, boleh tunda hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata kita nak hapuskan judi tahun 2025, tetapi dalam masa yang sama, dalam keadaan mereka berniat untuk mengharamkan judi pada tahun 2025, pada 2021 mereka tambah lesen judi. Jadi umpama macam kita lah, kalau kita nak berhenti merokok, biasanya apa? Nasihat daripada doktor. Doktor kan kata kalau kamu tidak boleh berhenti serta-merta, kamu hendaklah mengurangkan dahulu rokok yang kamu hisap. Kalau biasanya kamu beli 1 kotak satu hari, maka belilah dulu separuh dulu, ataupun beli 1 hari sebatang. Kena kurangkan sebelum kamu nak berhenti merokok. Kena kurangkan. Tapi tak adalah kalau kita nak berhenti merokok, kalau biasanya kita merokok 1 hari 1 kotak, katalah bulan depan saya nak berhenti, maka saya hendaklah beransur-ansur nak berhenti merokok, maka kita pun tukar 1 hari 1 kotak jadi 1 hari 2 kotak. Bila orang tanya kenapa pula 1 hari 2 kotak, kita pun kata bulan depan
aku nak berhenti merokok. Sebab itulah aku terpaksa banyakkan lagi merokok. Ini yang berlaku kepada parti lebay. Ya? Tahun 2025 nak hapuskan judi. Tapi tahun 2021 tingkatkan cabutan judi 8 kepada 22 kali. Ya? Adakah ini masuk akal oleh kita? Kecuali kita dapat lihat bahawa parti ini hanya menjual agama, hanya untuk menyedapkan telinga walaun mereka, supaya walaun mereka tidak menyalahkan mereka. Maka timbullah kata-kata bahawa dalam Islam ini kita hendaklah, kalau kita nak menentang satu kemungkaran, ada 3 cara. Pertama, dengan tangan kita. Kalau tidak boleh dengan tangan, dengan mulut kita, dengan lisan. Dan kalau tak boleh dengan lisan, maka tolaklah kemungkaran itu dengan hati. Itulah selemah-lemah iman, kata lebay-lebay ini. Ya? Sedangkan hukum ini hanya terpakai kepada orang-orang di bawah. Ya? Orang-orang yang tidak ada kuasa macam kita. Macam kita, pembangkang, yang tidak ada kuasa. Ya? Terpakai kepada kita. Sebab kita dah tidak ada kuasa. Kita tak dapat nak sekat apa yang dibuat oleh kerajaan, maka kita cuba melalui undi. Tak suka kita undi melalui tangan. Tak boleh kita bercakap dengan mulut kita. Kalau kita tak mampu cakap dengan mulut, maka kita tolak dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Kalau kita tidak suka kepada kemungkaran. Tetapi hukum ini tidak terpakai kepada pihak yang ada kuasa. Ya, mereka ada kuasa. Kenapa mereka nak tolak kemungkaran dengan hati? Inilah masalahnya dengan lebay. Bila orang lain yang jadi kerajaan, mereka sedap bercakap. Mereka cakap pramugari kena tutup aurat lah, hidang arak lampau kapal terbang lah. Bila mereka jadi kerajaan, berapa ramai pramugari yang tutup aurat? Kita paling tidak pun kita jadi kerajaan dulu, sajat pun pakai tudung tutup penuh, pergi ke umrah. Itu pun kita diserang kerana sajat pakaian muslimah di negara Arab sana. Tetapi bila kerajaan bawah kerajaan yang ada lebay, sajat terus pakai spender. Sajat terus tak pakai apa-apa. Mereka langsung tak berbunyi. Kan? Ini masalah dia. Ini masalah tuan-tuan. Jadi kita dah pukul 9. Okey, saya ingatkan balik pukul 9 ini tuan-tuan pergi ke page Gerak 98. Kita ada live bersama Datuk Izam. Mungkin ada perkara perkongsian yang boleh kita dengar daripada pengurusi gerak kebangsaan, supaya kita dapat maklumat-maklumat semasa dan sebagainya, ataupun apa saja program, aktiviti ataupun pendapat daripada Gerak 98 kepada situasi politik yang ada pada hari ini. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sempat bersama dengan saya pada malam ini. Minta maaf mungkin ada gangguan internet. Sekali musim hujan, saya pun berada di kampung. Mungkin liputan internet tidak begitu baik. Apapun, terima kasih banyak mana yang sempat bersama dengan kita. InsyaAllah, kalau ada ruang, sama ada tengah malam nanti ke, esok ke, kalau ada perkara yang boleh kita kongsikan, kita akan kongsikan bersama. Sekian dulu. Jangan lupa kita terus nanti dekat Facebook saya ada link yang saya berikan untuk kita ikuti live bersama dengan Datuk Izam Muhammad Noor pukul 9 ni. Dan kita boleh bersamalah. Malam ni mereka ada program di Tapah Perak. Jadi kita sama-sama dengar. Tak sokong Izam pun tak apa, tapi dengar apa plan dan juga perancangan yang ingin dibawa oleh Gerak 98 Nasional. Okey, cukup sampai sini. Terima kasih kepada Azizul Abdul Hamid yang minta tolong promote, tolong share. Nur Nilam juga, Muhammad Fazi yang sempat bersama kita. Dan sekali lagi saya mohon kerjasama kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe channel saya Fauzian Channel. Baru nak hidup balik YouTube channel. Tak cukup subscribe sekarang ni. Saya nak cuba ramaikan di antara subscribers channel saya, supaya insyaAllah bila dah agak ramai bersama dengan channel saya, kita mungkin boleh live melalui YouTube pula lepas ni. Sekarang ni kita gunakan Facebook dulu sebentar waktu. Terima kasih kepada Hashim Yusof, Guna Sigar dan juga Kalai Atimolan, Milos Alu yang sempat bersama pada malam ini. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye.